Okey, yang seterusnya kita tengok iPhone iPhone chip. Okey. So iPhone ni dia yang saya perasan dia setiap kali keluar model baru dia akan upgrade dia punya nama chip, okey. Dan juga chip tu sendirilah, okey. Okey, jadi iPhone ni sekarang ni dia hanya menggunakan prosesor dan sistem operasinya yang tersendiri. Okey, kalau kita tengok dekat sini, prosesor iPhone ni dia dia yang reka, dia yang buat. So tak ada kat mana-mana phone lain. Sebab itulah iPhone ni dia hanya boleh pakai dia punya sistem saja. Okay, sebab hardware dia hanya support untuk dia punya sistem. Okay, dan prosesor iPhone ni sentiasa berlaku penambah baiklah setiap kali keluarnya model baru. Okay, jadi kita tengok kat sini. Okay. Bermula dengan iPhone 5, okay, sebab kita tak nak ambil yang model yang terlalu lama, tak nak tunjuk contoh yang model lama sangat sebab sekarang ni iPhone 5 pun dah makin kurang pengguna sebab banyak dah tak boleh nak support lagi-lagi apps kan. So kalau tengok dari sini iPhone 5 5S menggunakan chip A6 dan chip A7 64 bit. Okay, dia dah masuk ke 64 bit punya version, okey. Manakala iPhone 6 Plus chip A8, so chip dia ni adalah bermula dengan A, perkataan A. So itulah iPhone chip, okey. Chip dia adalah chip A lah kalau kita tengok kat sini. Dan dia terus meningkat kepada A9, A10. Okey, masuk je A10 dia jadi A10 Fusion lah, okey. Lepas tu A11 Bionic, okey, A12, A13 dan yang latest adalah A14 Bionic, okey. Jadi iPhone dia rentak dia macam tu. Okey, rentak dia. Okey. Jadi iPhone ni adalah salah satu benda yang dia sentiasa update, okey, like dalam sistem dia pun dia sentiasa update dan juga dia punya chip pun dia update, okey. Jadi memang baguslah, okey. Belajar spesifikasi handphone. Okey, jadi kat sini, okey, untuk anda mahir dalam bidang software dan juga hardware pun kena tahu juga benda ni. Korang kena tahu handphone punya specification dengan lebih mendalam. Mungkin sebelum ni anda dah tahulah pasal RAM 8GB, internal 32GB, okay, dan sebagainya, 4G, 5G. Tapi kita nak highlight kan, kita nak ajar anda spek yang boleh membantu anda untuk memudahkan kerja repair software nanti. Okay. First, untuk kita tengok spek, okay, tak lain tak bukan, okay, website GSM Arena. Okay, ini adalah website untuk siapa yang nak beli phone pun boleh rujuk kat sini. Sebelum nak beli tu nak tengok spek dia, ataupun siapa-siapa technician pun dia akan tengok sini juga nak tahu jenis skrin macam mana apa semua kan. So kat sini saya akan tunjuk, okay, contoh website GSM Arena, okay. Okay, saya akan buka. Okay. Okay, so dekat sini, bila korang masuk je kat website ni, dia akan ada banyak model-model phone kat sini. Kita tengok kat sini, macam-macam model. Okay, contohlah saya nak ambil model Samsung. Okay, Samsung. Okay, kita try ambil model M12 ke? Tengok. Okay, jadi kat sini, okay, kita tengok. Saya besarkan sikit. Okay, first kali tengok kat atas ni GSM HSPA dengan LTE. Ini bermaksud telefon ni support sampai 4G saja. Okay, LTE tu bermaksud 4G lah. Okay, ini penting juga. Okay, kita kena tahu dia adakah dia phone latest keluaran terbaru ataupun bukan. Okay, so kita tengok tarikh kat sini, dah ada tarikh. Okay, ini dia punya size lah. Okay, phone tu tebal ke nipis boleh tengok kat sini. Okay, dan berat dia juga. Okay, ini dia punya material dia, sama ada dia buat daripada kaca ke plastik ke. Okay, dan juga SIM dia boleh support berapa. Okay,
Manakala dekat skrin pula, okey, biasanya dia akan paparkan sama ada jenis AMOLED, IPS ataupun TFT. Okey, untuk jenis skrin ni biasanya kita ada ajar student semasa kelas hardware, sebab kelas hardware kita ada ajar cara nak tukar skrin. So dia orang ada belajar sedikit pasal skrin dulu sebelum dia orang masuk kemahiran tukar skrin. Okey, so yang ini ada 90 Hz lah, bermaksud dia kadar refresh rate dia tu sebanyak 90. So dia kalau kita tengok skrin dia, kalau kita scroll tu dia lagi smooth. Okey. Dia boleh pergi lagi tinggi lah biasanya. Okey. Dan size screen, okey, resolution ni adalah di mana kita dia punya pixel dia, maksudnya kalau kita tengok phone ni dia ada macam-macam size pixel kan. Okey, kita tengok kat sini. Semakin tinggi jumlah pixel, semakin banyak maklumat image, maka kualiti image akan menjadi lebih baik. Okey, kalau kat sini kita tengok 720 ni bermaksud dia hanya HD ya. Tapi kalau 1080 itu full HD. Okey, kita cuba compare dengan model lain. Okey, kita compare dengan model ni, tengok macam mana. Okey, kalau kita tengok kat sini 1440 bermaksud 2K, okey? 2K. Okey. Kalau kita tengok yang Note 10. Okay, Note 10 pula adalah full HD. Okay, kalau 1080 itu masuk full HD. Bagi saya, paling kurang phone sekarang kena full HD. Okay, HD ni dah tak sesuai sangat dah. Boleh, tak ada masalah. Tapi image tu dia lagi puas hati bila kita tengok paparan full HD. Okay, kalau yang ini tak ada masalah lagi. Ini biasanya untuk gamer lah. Okay, untuk gamer biasanya penting lah benda ni. Okay, HDR. Okay, yang ini Dynamic AMOLED. Okay, ini antara AMOLED antara LCD yang paling bagus lah bagi saya, dan juga antara yang termahal. Okay, so kalau korang beli skrin, okay, jenis AMOLED, okay, memang kalau pecah ke nak tukar ganti ke memang mahal lah. Okay, sebab tu penting kita tengok spek dia dahulu, specification dia. Okay. Okay, ini OS dia, ini pun penting. Kita kena tahu dia ni boleh support sampai Android berapa. Dia boleh upgrade sampai Android berapa. Okay, kalau kat sini dia tak ada tunjuk. Okay, mungkin tak keluar lagi version yang terbaru. Kalau kat sini dia boleh upgrade sampai Android 11. Okay, kat sini tak ada. Okay, ini chipset dia Exynos. Ini yang kita nak highlightkan kat sini. Sebab kita nak buat software nanti, kita kena make sure kita tahu chipset apa untuk model tersebut, untuk handphone tersebut. Okay, kalau kat sini kita tengok Exynos. Okay, 850. Okay, 850 ni tak apalah. Kita just tengok Exynos. Okay. Okay, lepas tu yang ni pun sama Exynos. Yang ni Exynos. Ini dia ada dua version Qualcomm. Yang macam saya bagi tahu dekat slide sebelum ni. Okay, untuk market luar dia USA dengan China, dia orang menggunakan Qualcomm. Okay. So Malaysia Exynos lah setakat ni. Dan mungkin yang ramai orang terlepas pandang adalah dia punya size nanometer dia, chipset dia, dia ada size dia lah. So kalau kat sini kita tengok 8 nm, 5 nm, okey 7 nm. Okey, bagi saya ini penting juga sebab lagi kecil size dia, lagi jimat dari segi power dia. Okey, maksudnya penggunaan power dia tak banyak. So lagi jimat bateri lah. Okey, itu bagi saya lah. So korang, tapi mahal lah, of course lah mahal. Bila korang beli yang 5 ni, of course lah untuk flagship dan juga untuk harga-harga yang flagship. Okey, sangat mahal lah. Okey, biasanya range biasa 8. Okey, 8, 7 tu pun dah okey dah sebenarnya. Okey, CPU pula kita tengok. Okey, chipset, processing yang digunakan, OS, jenis operating system yang digunakan, CPU pula adalah processing unit yang digunakan. Okey, so kita dah tengok CPU dia. Chipset, okay, CPU dia punya speed dia, okay. So octa-core, paling kurang kena beli octa-core lah untuk zaman sekarang ni. Okay, GPU pula dia punya graphic processor unit dia. Okay, dia menggunakan Mali. Okay, Mali untuk Qualcomm, kalau untuk Exynos
dia memakai Mali, manakala untuk Qualcomm adalah Adreno. Okey. Selepas tu internal pula, okey, 32 GB, 128 GB. Okey, yang ini dia akan balance lah dengan RAM. Biasanya internal dia akan balance dengan RAM. Biasanya korang tahulah kalau 128 dia mesti 6 kan. Tak ada 128 2 GB. Tak balance lah. Bila tak balance dia akan lebih banyak, lebih berat dari segi internal, so dia tak boleh nak support. RAM tak boleh nak support. So dia kena balance lah. Okey. 128 GB, 4 GB. Okey, itu mungkin minimum dia lah. Okey. Lepas tu, okey, kamera ni biasanya korang lebih arif lah saya rasa kan. Dari segi yang ini sebab kita tak fokus bahagian ni sangat. Okey. Kita lebih kepada dia punya komponen dekat board je. Okey. Okey, ini lebih kepada modul lah. Okey. And then kita tengok. Okey, seterusnya USB. Okey, yang ke atas ni macam biasalah. Okey, USB ni okey, untuk yang 2.0 ni adalah USB Type-C yang biasa. Okey, micro tu mungkin dah tak banyak sangat pakai kecuali model lama. Okey, cadangan saya kalau korang beli yang Type 3.1 ni, korang boleh pakai untuk HDMI sekali. Maksudnya output HDMI lah, input output. Korang boleh direct sambung kepada monitor ataupun pakai Samsung DeX. Okey, dia lagi senang untuk korang buat presentation ke apa sebab USB korang support HDMI. So, korang boleh sambung terus Type-C ke HDMI punya output. Sambung direct. Okey, itu bagi saya function yang sangat bagus sebab saya selalu buat tutorial mengajar dekat kelas apa semua kan. So saya nak tunjuk dekat handphone punya paparan, senang. Okey. Okey, ini charging apa semua ni penting juga. Okey, dalam kelas hardware pun kita ada terangkan pasal ni, pasal bateri mAh dia dengan fast charging dia. Okey, 15 watt ni, berapa ampere, berapa volt. Okey, dan sebagainya. Okey, dekat sini korang boleh tengok juga anggaran harga. Okey, mungkin tak tepat, mungkin tepat lah. Okey, kalau kau tengok kat sini, harga dia ada 989, 900, bergantung kepada variasi dia lah. Okey, kalau kita tengok, kita tekan kat sini. Okey, korang boleh je estimate. Okey, korang Google search, korang copy, korang paste dekat Google. Okey. Okey, 4,000 lebih. Okey, ni lebih kurang lah. Okey, lebih kurang apa yang korang nampak. Okey, seterusnya korang juga boleh compare macam ni lah dekat website GSM ni. Dia boleh compare, korang boleh tarik untuk compare model apa, dan korang bandingkan sendiri sebelum korang decide phone mana yang elok, phone mana yang korang berminat nanti. Okey. Okey, selepas tu okey, jumlah RAM yang ada internal. Okey. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kenapa boleh terjadinya hang, lag pada sistem operasi Android? Okey. Biasanya menggunakan software up to date lah. Okey. Ramai yang saya tengok diorang masih lagi menggunakan handphone lama. Okey, handphone lama tu satu hal lah, dan juga Android version lama. Sebab apa? Sebab bila pakai Android version lama ni, dia performa dia takkan setanding dengan Android yang baru. Let's say lah kalau spek korang ni 3 GB, okay, 3 GB RAM ataupun 4 GB RAM 32 internal. Okay, tapi Android lama compare dengan orang yang pakai Android baru, 4 GB RAM 32 sama, dan dia punya CPU speed pun lebih kurang sama. Mungkin kelebihan dia dapat daripada orang yang pakai Android baru lah. Okay, so kalau phone korang masih support Android latest, boleh update secara official, silakan update. Tapi kalau dah tak boleh nak update, korang kena manage betul-betul lah dari segi dia punya multitasking, dari segi app yang tengah running tu jangan bagi running banyak sangat. Okay, internet tu jangan bagi penuh sangat. Okay, nanti kita ulas lebih lanjut pasal internal tu. Okay. Okay, RAM, okay, smartphone, RAM bawah 2 GB. Okay. Jadi ramai kalau kita tengok dia orang pakai smartphone
RAM bawah 2 GB. Okay. Lagi-lagi dia orang beli yang used phone ataupun second hand punya phone. So bila 2 GB ni kita tak boleh nak expect macam okay, dah puas hati, dah boleh buat macam-macam sebab minimum bagi saya 3 GB. Itu pun macam tak berapa sangat dengan tahun sekarang ni. Mungkin 4 GB, okay. So itu minimum lah. Okay, CPU pula yang macam kita tengok kebanyakan adalah octa-core. So kalau bawah daripada octa-core tu mungkin akan sedikit perlahan lah bagi kita. So make sure kalau dekat GSM Arena tu kalau kita check make sure yang octa-core Okay, kalau kita tengok sekali lagi dekat website GSM, okay, kita tengok dua-dua phone ni memakai CPU adalah octa-core, okay, octa-core. Kalau yang lama kita let's say Samsung yang lama model apa? S2. Okay, kita tengok S2 ada tak? Kia S2. S2. Okay, kita ambil yang S2 Plus lah. Tengok dua core. Okay, dua core ni memang dah orang kata dah ketinggalan zaman lah. Okay. Seterusnya. Okay. Okay, RAM usage terlalu banyak. Okay, app running smartphone tidak sesuai untuk multitasking. Korang buka terlalu banyak apps dalam waktu masa yang sama. Lepas tu RAM korang pun tak besar dan juga phone tu pun tak sesuai untuk running banyak-banyak. Okay, so make sure chipset dengan RAM penting lah untuk korang kena make sure phone tu korang nak beli untuk apa? Untuk korang buat bisnes ataupun untuk korang multimedia ataupun untuk korang buat game, untuk buat gaming punya phone. So kalau multimedia korang kena ada kepatasan dari segi internal speed macam yang saya cakap tu, UFS 3.1. Okay, UFS 3.1. Okay. Oh, saya terlupa yang tu sorry. UFS 3.1 saya tak explain lagi kan. Ini. Okay. Berbeza dengan eMMC. Okay, biasanya kalau model lama dia eMMC eMMC. Kalau UFS ni ibarat macam SSD. Kalau komputer dia pakai SSD lagi laju. Okay, kalau eMMC ni macam hard disk. Okay, so hard disk dengan SSD lagi cepat. SSD lah kan. So kalau kau pakai 3.1 ini 3.1 yang lagi laju lah sebab dia model lagi baru. So kalau korang buka video, buka gambar, dia loading cepat. Okay, offline lah, bukannya online. Online tu dia lebih kepada internet. So yang ni dari segi dia punya proses untuk dia membuka sesuatu apps, game ataupun gambar apa semua, dia lebih cepat. Okay. Kita tengok storage memori penuh. Okay. Okay, saya selalu cakap dekat student yang kalau korang ada, let's say korang beli phone, internal korang 64 GB, make sure ada half. Okay. Ada kosong paling kurang separuh. Okay, separuh untuk dia berfungsi dengan sempurna. Okay. Let's say kalau 16 GB, saya bagi contoh senang lah, 16 GB, sistem dah guna dalam lebih kurang dalam 4 GB. So ada dalam 10 ataupun 11. Okay. 11 GB macam tu. Okay. Make sure korang ada free dalam 5 GB lagi. Okay. Saya bagi contoh macam ni. Okay. Contoh, kalau korang makan nasi, biasa korang makan nasi satu pinggan je kan, dah kenyang. Tapi korang tambah lagi 2-3 pinggan. Okay, lepas korang dah makan 2-3 pinggan, totally korang macam kenyang sangat-sangat. Okay. Nak bangun pun susah. Memang kenyang gila. Lepas tu, apa akan jadi kalau tiba-tiba ada orang suruh korang berlari? Berlari dengan laju. Korang rasa korang mampu tak? So sama juga handphone, bila korang dah masukkan dia banyak dalam tu, file-file data-data, tapi korang nak suruh dia running dengan laju. Macam mana nak running dengan laju sedangkan dia dah nak full, dia dah full. Okay, so dia dah tak boleh, tak larat. Kalau kita dah tak larat nak perform, kan? Nak perform 100% sebab kan kita tak ada ruang untuk kita orang kata dah penuh kan, dah tak ada ruang. Kan? Dah tak ada ruang, so macam mana nak perform 100%? Okay? 100%. So korang kena ingat macam tu. Okay? Seterusnya, okay,
Cara nak bagi Android smooth, okay. Okay, yang pertama adalah cuci RAM, okay. Clear RAM, store app ataupun pakai clean master. Biasanya phone ni, kalau kita beli phone, biasanya dia dah ada dia punya apps untuk clear dia punya RAM tu. Korang pergi dekat maintenance dia ke, atau korang nampak ada gambar penyapu ke apa kan, korang cuci kat situ. Kalau tak ada, korang boleh download clean master, tapi untuk yang pakai RAM kecil tu, kalau download clean master mungkin dia lagi banyak pakai RAM lah kat situ kan. So korang boleh cuba pakai apa-apa cleaner dekat Play Store. Korang make sure korang clean dia punya apps yang tengah running dekat background tu kan, kita tahu. Okay, cuci internal. Okay, ini mungkin ramai tak tahu, mungkin ada yang tahu. Pakai apps Database Size Explorer. Ini untuk Android. Okay, kita sebut, kita tengah belajar pasal Android sekarang ni. Okay. Korang boleh buka dekat Play Store. Okay, Play Store dekat phone masing-masing. Okay. Korang type data size. Okay, data size Explorer. Okay, apa kelebihan dia? Kalau korang tengok kat sini, okay, kita buka gambar. Korang boleh tengok file apa yang tengah guna, tengah makan. Oh, dia tak besar. Tengah makan korang punya space. Okay, korang tengok kat sini. Kalau korang nampak, okay, Google Chrome 88 MB. Lepas tu sistem data dah guna 200 lebih MB. Skype 44 MB. Okay, kalau korang tengok kat sini. Nampak ni YouTube, okay, 78 MB, apa korang punya album. Okay, korang juga boleh delete lah, delete dan open. Okay, korang boleh tengok size dia kat sini, free space berapa, okay, sistem data. Okay, so kalau korang tengok dekat video ni, korang boleh check lah. Okay, sangat bagus apps ni. Okay, korang boleh scan. Okay, dia boleh analyze. Okay, so dia akan check berapa kapasiti yang phone tu ataupun size yang phone tu digunakan, data yang telah digunakan. Okay. Sebab kadang-kadang kalau kita delete, contoh kita delete game pun kan, ada lagi dia punya sisa-sisa data-data file yang tak terbuang. So kita boleh scan dekat sini. Kadang-kadang game ni dia makan banyak MB kan, gig kan. So dekat sini kita dapat tahu, oh yang ni dah tak pakai, ini kita boleh buang. Okay. Kita boleh zoom apa semua lah. Okay. Kita boleh tengok. Okay. Yang ini nanti korang boleh tengok sendirilah. Okay, korang boleh download dan juga korang boleh check sendiri nanti. Okay. Lepas tu yang seterusnya adalah kita tengok format. Jika dah terlalu hang, memang kita kena format lah. Okay. Maksudnya kita dah tak boleh nak buat apa dah. Okay, sebab dah terlalu hang. Okay, so kita format. Lepas tu kalau format pun tak berkesan, biasanya kita kena flash. Okay, flash ni nanti kita akan belajar. Flash tu adalah kita bukan format, kita masukkan sistem yang original dia, tapi yang fresh, yang baru ke dalam phone. Okay, itu maksudnya flash. Kalau format ni kita pakai sistem yang sedia ada dalam tu, tapi kita cuci balik, resetting balik. Okay, setting ketetapan yang asal. Okay, reset lah. Okay, macam tu. Okay, sekarang ni kita akan tengok, okay, jenis-jenis masalah software yang sering dihadapi pengguna smartphone di video yang seterusnya. So, pastikan anda berada di video yang seterusnya. Okay, kita jumpa di video selepas ni.